forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam terhadap kenyataan MCA. Apa MCA cakap? MCA mahu Anwar lepaskan Menteri Kewangan, gugurkan beberapa menteri. Antara mereka yang perlu digugurkan ialah Rafizi Ramli, Mak Sabu dan Ngah Koming. Kata jurucakap MCA. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Loma Adam. Di akhirnya kita komen macam biasa. Jurucakap MCA mendakwa Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan ni, Muhammad Sabu ni, gagal dalam mentadbir kementerian dia ni tu. Mike Chong Tak, dia minta pertama dia minta Anwar lepaskan Menteri Kewangan bagi fokus pentadbiran negara. Kedua, dia minta Anwar untuk menggugurkan Rafizi dan Mak Sabu. Dia bila Mike Chong ni bekas Dusa Akhbar kepada Presiden MCA kan? Saya pun jelah, kita ni tengah pilihan raya. Saya pun tak faham kenapa kena keluar kenyataan-kenyataan macam ni masa kita berhadapan dengan pilihan raya Pelangai. Nanti kalau kita cakap dia orang ni cuba sabotaj kita, dia orang marah kan? Tapi tengok macam makin agresif. Bila time kita ni BN ni, kita bertanding atas tiket BN, bukan kita bertanding atas tiket Pakatan Harapan ke apa. Bila BN sedang menjadi calon ni, janganlah, tunggulah lepas 7 bulan kalau nak buat kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik macam ni kan. Janganlah nampak sangat kan. Saya dah cakap lama dah kan. Saya dah cakap lama, saya memang was-was dengan beberapa individu kan. Saya dah cakap lama, tetapi yalah, kalau kita cakap lebih-lebih kan, dia orang kata tembak sesama sendiri kan. Kita nak elak daripada tembak sesama sendiri. Cuma pandangan saya, kalau adalah pandangan-pandangan yang macam tu, simpanlah sampai selepas pilihan raya di Pelangai. Dia nak bagi pandangan, boleh bagi pandangan. Kalau dia orang ni bagus sangat, tak adalah mereka ni hanya menang di kawasan Melayu. Betul tak? Kalau mereka ni bagus sangat, betul tak? Jadi masing-masing ada kelemahan dia, masing-masing ada kekuatan dia kan. Kita pun ada kelemahan kita pun ada kekuatan kita. So bagi saya elakkanlah daripada membuat kenyataan-kenyataan yang bak kata orang tu boleh menghiris hati kawan-kawan kita dalam Pakatan Harapan dan akhirnya menjejaskan peluang untuk calon BN di Pelangai kan. Kita tak boleh cakap lain buat lain kan. Kita ambil gambar kita keluarkan, kita berkempen di Pelangai, tapi budak kita pergi hentam Presiden Amanah. What is this kan? Konsisten lah sikit. We are not idiots. Kita dah lama dalam politik, kita boleh baca. Kalau nak kerjasama dengan musuh, pergi join terang-terang. Declare. Jangan main-main baling batu sembunyi tangan. Gentleman. Okey? Adakah kenyataan yang dikeluarkan oleh jurucakap MCA ni disebabkan sekarang tengah hangat isu rombakan kabinet yang dijangkakan akan berlaku minggu depan selepas yang Muhammad Perdana Menteri pulang? Kau rasa kalau aku Perdana Menteri lah, contoh je lah, kau buat kenyataan yang macam ni, kau rasa aku nak letak kau dalam kabinet? Tak ada. Pakai otak lah fikir. Betul tak? Baik-baik PM fikir, kena ada wakil MCA dalam ni, kena ada wakil MIC dalam kerajaan. Baik-baik dia tengah fikir macam tu, kau buat dia piss off nasib baiklah PM ni jenis pemaaf. Kalau aku kalau Perdana Menteri siapa kau rasa yang perlu dirombak dan perlu ganti? Masalah aku bukan Perdana Menteri. Biarlah Perdana Menteri yang mengulas Tak apalah, di sisi tu. Relax tu. Tok dah cuit. Ini apa? Sesi berangan kan? Apa kawan nak tahu? Sebenarnya tu ada pandangan tu kan. Kenapa MCA keluarkan kenyataan itu?
Dia ada benda dia tak puas hati ke atau macam mana tu? Dia simple lah. Dia tak boleh nak salahkan PM. Okey. Pertama sekali, yang memulakan sesuatu yang tak sepatutnya berlaku, iaitu sokongan daripada 10 orang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Benda tu berlaku sebaik saja selepas pilihan raya. So bila kita dah mulakan kesilapan, kita kena mengakui kesilapan kita. Kalau boleh minta maaf, minta maaf. Tu Zahid pun dah kata dia maafkan semua. So lepas tu bersamalah dengan kita sepenuhnya. Bukan bak kata orang tu bersama dengan pro. Mulut kata bersama, perbuatan ni tak bersama. Geng pro PM. Macam Syed Saddiq. At least Syed Saddiq last kali dia tunjukkan dia punya true colours. Betul tak? Last kali dia keluar. Jadi senang kita nak buat kata orang tu, kita nak decide dia ni dengan kita ataupun tidak. Kalau tidak, kita dalam satu kerajaan, macam mana kalau dalam satu kerajaan? Contohnya macam Dato' Sri Anwar, macam mana dia nak letak calon daripada MCA? Ada 2 wakil rakyat daripada MCA, tapi dua-dua itu telah menyatakan sokongan kepada Muhyiddin. Sama juga dengan MIC, telah menyatakan sokongan kepada Muhyiddin. So kalau dia form kabinet tu, orang ni duduk dalam mesyuarat kabinet. Kita ambil simple satu lah, dari segi kerahsiaan macam mana. Kita jangan fikir tentang diri kita je. Kalau kita fikir tentang diri kita, memanglah kalau saya MCA, saya akan nak supaya ada wakil kita. Kita dah bentuk kerajaan bersama kerajaan perpaduan, ada wakil kita. Actually sepatutnya MCA ke MIC ni 9 bulan yang mereka ada bersama dengan PMX ni, selepas kita dah lupakan peristiwa di awal, ketika 10 orang ni memberikan sokongan kepada Muhyiddin, kita dah lupakan benda tu. So gunakan 8-9 bulan ini untuk betul-betul meyakinkan PMX bahawa mereka ni benar-benar akan bersama dengan kerajaan perpaduan, benar-benar akan memberikan sokongan padu kepada PMX. Barulah mungkin PMX akan memberikan tempat pada mereka di dalam kerajaan. Bagi muka kan. Lagipun saya rasa PMX pun ada fikir benda tu. Kalau boleh, sebab mula-mula dulu dia fikir tentang negara yang dia warisi tu berhadapan dengan dari segi kewangan 1.5 trilion hutang. Zaman Dato' Najib dulu 686.8 bilion 2017 kadar hutang kita. Bila PMX ambil alih, sudah jadi 1.5 trilion. So, masa tu dia punya fikir ialah nak melakukan penjimatan sehabis baik dengan tidak mengadakan satu kabinet yang besar. Dia nak kabinet yang kecil saja. Tetapi lepas 8-9 bulan, dia dah rasa beban ni teruk. Contohnya lah tentang isu-isu, boleh tak jangan ada aktiviti belakang ni? Fokus. Bila dia dah rasa apa ni, tim yang sedia ada ni terbeban dengan terlalu banyak isu, terlalu banyak beban tugas. Jadi sekarang ni dia merasakan bahawa dah tiba masanya, kita dah bawa masuk foreign direct investment dan sebagainya, keadaan ekonomi negara pun dah nampak macam Rancang. Dalam usaha untuk pemulihan tu, kita pun dah boleh buat kira-kira saiz kabinet boleh dibesarkan. Dan contoh macam saya sebut sebelum ni, mungkin ada kementerian-kementerian tertentu yang tugas dia berat. Daripada seorang menteri jaga, dia jadikan 2 orang menteri jaga. Ataupun bila dia tengok ada setengah-setengah orang tu lebih efektif di tempat lain, contohnya kan, dia boleh pindahkan. Dia boleh pindahkan. Macam sekarang ni, apa yang Mike Chong cakap tu tak semuanya tak betul.
Cuma dia kata suruh Datuk Seri Anwar lepaskan jawatan Menteri Kewangan. Tak ada sebab pun Datuk Seri Anwar nak lepaskan jawatan Menteri Kewangan ikut kehendak Mike Chong ataupun ikut kehendak bos dia, kan. Tetapi mungkin apa yang Datuk Seri Anwar boleh buat, sebab dia sekarang ni dia banyak keluar, kena bawa pelabur masuk ke dalam negara kita, pulihkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara yang sebelum ni kita ada masalah dan sebagainya. So fokus dia tu mungkin kalau dia duduk kat Kementerian Kewangan, banyak kerja yang mungkin tak berapa lancar, kan. Jadi mungkin apa yang boleh Datuk Seri Anwar buat ialah mungkin dia boleh lantik seorang Menteri Kewangan kedua. Dia kekal situ sebagai Menteri Kewangan, tapi ada second Finance Minister. Sama ada dia nak upgrade Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai Menteri Kewangan kedua ke, ataupun yalah macam dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni mungkin orang macam Tengku Zafrul, orang yang pernah duduk di Kementerian Kewangan dan bila diberikan tugas sebagai MITI pun nampak gayanya perform very well, mungkin dia boleh jadi Menteri Kewangan kedua. Tak mustahil, kan. Benda macam ni mungkin berlaku. Tak semestinya kena ikut semua apa yang Mike Chong cakap. Tok dengar MSC pun nak dapat jadi Menteri Kabinet ni, apa yang komen kau? Itu sebab saya cakap, macam saya sebut tadi, kan. Dulu pemikiran dia nak melakukan penjimatan sehabis baik. Tapi sekarang ni kita perlu lebih ramai orang untuk menggalas tanggungjawab yang cukup besar beban dia. Jadi kalau kita nak besarkan saiz kabinet, di situ ada ruang untuk kita libatkan lebih ramai orang. So bila ruang kita nak libatkan lebih ramai orang, dalam masa yang sama mungkin kita boleh letak satu daripada MIC, satu daripada MCA, kan. Tapi yalah, tak perlulah dengan terus menerus menyerang kerajaan. Itu bukan satu strategi yang bagus untuk memastikan tempat dia selamat. Bukan macam tu cara dia. Lebih baik cuba rapatkan diri dia dengan kerajaan ni, tunjukkan kesetiaan dengan kerajaan ni. Mana tahu PMX mungkin boleh mempertimbangkan untuk bagi tempat. Ada juga di kalangan yang 10 orang yang bagi SD tu dapat juga timbalan menteri. Kalau di awal perkara tu berlaku pun boleh dapat. Tak mustahil lepas 8 bulan, 9 bulan dah nampak ada kesetiaan, mereka pun boleh dapat. Tapi cara tu kena betul lah. Bukan jadi duri dalam daging, pain in the ass every day. Cara tu kena betul. Nak sokong-sokong betul-betul. Kalau tak nak sokong, buat keputusan. Di mana kamu mau berada? Jadi macam Syed Saddiq. Bukan semua benda yang Syed Saddiq buat tu tak betul. Ada yang dia buat tak betul. Kita pun harap sangat dia keluar daripada kita. Kita tuan komen saya baca detail sikit lah dekat Malaysia Kini ni. Jurucakap parti itu Mike Chong berkata Anwar sebaliknya perlu melantik Menteri Kewangan kedua yang boleh memberi tumpuan kepada hal-hal ekonomi sekaligus membolehkan Anwar memberi tumpuan kepada urusan pentadbiran negara. Dia berkata Anwar perlu mengambil langkah itu manakala rakyat pada masa ini dihimpit kenaikan kos sara hidup dan pendapatan tidak meningkat, sedangkan kerajaan tiada arah tuju ekonomi yang jelas. Oleh itu kami menyeru Perdana Menteri mempertimbangkan untuk mengambil pilihan yang disebut di atas untuk beri tumpuan yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Chong yang baru-baru ini dipilih sebagai timbalan ketua muda MCA turut mencarahkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi Rafiz Ramli dan Menteri Pertanian dan Ketahanan Makanan Muhammad Sabu kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi dan gagal melaksanakan tugas mereka. Mereka menerusi kenyataan dalam versi bahasa Cina. Chong juga meminta Menteri Pembangunan dan Kerajaan tempatan Ngakomin ditukar. Okey tuan-tuan, dengan MCA ni dah lah menang 2 kursi pun dekat tempat orang Melayu. Cakap lebih. Okey, mari terus menyokong kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.